untuk survive, untuk you menjadi strong woman daripada Prof Mahaya. Yes. Nasihat And tentang before this, I'm sure Prof Mahaya kan macam like dia pun support woman yang ada masalah, macam contohlah kita ada masalah dengan kerja, dengan partner kita, dengan apa semua. Bila kita bagi tujukan soalan, dia bagi benda yang positif kat kita, yang membuatkan kita rasa macam dia memang itulah I pun macam Wana pun rasa macam you know, but I believe the whole video must be uploaded, then the whole context can be discussed. Okay, that's true too. I haven't found the full video, so if somebody nak bagi I link full video tu, I would love to watch it, honestly, because I feel like that short video just went viral. We don't even know apa selain konteks dalam video tersebut. Kuncu-kuncu aduh, maaf tergelak. My mom and me we're cool lah, we are okay. Tapi serius Mama macam backup gila Prof Mahaya. Tak, bukan masalah backup. Masa cerita ni sekarang ni kenalah backup, betul tak Mama? She's your idol, right? You idolize her. Dia mentor I, tahu tak? Yes. Sebab itu yang topik dia bulan 2 tu, antara cinta dan cita-cita. Benda tu berkaitan macam-macam soalan orang bagi dekat dia. Jadi dia benda tu panjang, jadi bercerita dengan keadaan selamba. Selamba, yelah. Bukannya purposely dia kata you kena buat bodoh, you kena buat bodoh, you kena bodoh apa semua. Bodoh tak, ke kita nak jadi bodoh? Adik faham sebab okay. Yang tak faham tu sekarang aku nak cakap dia apa? Yang tak faham. I understand a lot of people are angry, and Mama kena faham everybody ada dia orang punya own opinion. Alah, okay, some people dah dekat IG. Some people boleh accept, some people boleh accept, but some people just go against you know why dia orang tak boleh accept? You know why? Sebab dia ego sebab dia rasa dia dah besar, dia rasa dia perempuan berkejaya. I pun berkejaya. Okay. I have to say something. Mama, on example kalau macam dekat dalam kitchen, kadang-kadang kita buat dengan you know, like nampaklah macam like he's strong, betul tak Mama? Nampaklah like he's strong, alah kesian. Lepas tu bila dia tak nak tolong, kita marah kat dia. So dia rasa macam saya minta tolong. So dia rasa macam kita ni buat bodoh yang Prof Mahaya yang maksudkan sebenarnya kan macam like manja-manja like. Tapi sebenarnya tak boleh lah. Sebenarnya kita memang kena buat bodoh dik. Kalau kita tunjuk kita terlalu pandai, dan dia lagi pandai menipu, betul tak Mama? Faham tak? So kita kena buat bodoh. Sebab kalau kita tak buat bodoh, dia akan rasa kita cerdik sangat. Dia akan bertambah cerdik. Dia akan cari jalan macam mana aku nak bagi dia ni biar tak tahu apa yang aku buat. You don't know permainan like, tu. Nanti dia betul-betul I'm talking about, right Mama, right? Yeah. So sekarang ni cerita. So bila you dapat pula, you rasa macam tercabar, and that is when, oh my god, he's like everything, he's like my dream guy. Ya, betul. Kan? Betul. So sekarang ni you pergilah cari tas siapa-siapa yang zaman sekarang perempuan banyak yang zaman sekarang banyak yang berkejaya. Okey, perempuan banyak berkejaya. And then dan peluang yang kebanyakan yang peluang yang apa? Peluang yang banyak dapat tu. Okay, tu Dai Syed dah masuk 10.30 start live dengan Dai. Kau siap ke Dai? Nasihat tu boleh apply kalau untuk married couple, tapi macam tak kena pula. Betul I agree. That's why sebab kita tak tengok full video. Have you guys watched the full video or not? Okay, pergilah dekat YouTube dia dengan Facebook dia ada lagi lah. So I have things yang I agree, and I also have things yang I disagree in that video. Bila you tengok in other people's opinion, so that's why, okay, you want to be smart, tapi boleh. You know what? Majority 80% say yes. Say betul kat Prof Mahaya tu. Yang 20% tu je yang macam dia tak tahu cerita. Okay, dia macam ni Mama. It's okay to have opinions. It's okay to have opinions. It's okay to stand by your opinion. Tapi you jangan let your ego you jangan bagi ego you macam stop you in the way of memang accepting orang lain punya opinion juga. Kita tak boleh macam no, I'm right. Right? Walaupun kadang-kadang kita macam tu Mama. Tak, kita memang ada tu, tapi kita kat sini kita kena tunjuk yang kita ni positif. Betul. Tapi on the positive side, you kena juga terima pandangan orang and try to understand their logic of how they mean it, you know. And it's not all itulah, you kena interpret in a different way. That's why do your research. Tengok dulu what people have to say about it. Like tengok other people's opinion about it. Sebab tahu, kalau you dah terlanjur cakap and you marah dengan orang yang tak sesuai, dimarah. You know, mungkin semua orang melakukan kesilapan. Kadang-kadang bila kita bercakap, kita tak perasan benda tu. Betul tak?
Betul. Strong independent woman over weak woman any day. My fellow man, stop your insecurity issues. Kita saling uplift each other. That is right. I prefer a power couple. I prefer a power couple yang dua-dua pun, you know, masalahnya sekarang susah rather dapat than power couple. Rather than kita kena dependent je on men, you know. It's hard for us to win. We have our dreams and Ceritanya goals to sekarang achieve. men tu just need. Okay? Yes. It's a need. It's not a... What? It's a need. It's a want. Mama, that's true. Kalau need tu macam compulsory. Maksudnya macam wajib. Betul tak? Habis dah kata ada orang cakap tak perlu, dalam hidup ni aku tak perlu lelaki semua. Itu nonsense. Mana ada orang tak perlu lelaki? Betul. Even I pun like, apa ni merepek? You know, kita mestilah nak ada orang bawa belanja kita makan tu tak, Mama? Lepas tu puji-puji kita. Habis kita pun nak macam itu. Dia pun plastik juga. Pelesu. So betul tak? Kita kena pelesu juga dengan dia. Okay, buat bodoh. Faham. Dia pun macam kita sayang, oh my god, kan? You complete my life. Sebenarnya aku okay je. Aku okay je, kau tak ada. Still bank aku masuk je duit kan. Sebenarnya aku okay je, kau tak ada. Okay, Aisyah said, in social media always ada salah faham and will timbul fitnah. We don't have the power to control mulut orang bercakap negatif. Sangat. Is betul. Back to what I said about having opinions. Everybody have their own opinions. But I feel like being on social media, you memang kena berhati-hati dengan whatever you're saying. Apa word yang you guna tu, because some people they will interpret it, they can terima dengan positifnya. Or some people they terus macam, what? Okay, aku kena jadi keyboard warrior sekarang. Okay, pumpam. Okay, some people are like that. So we cannot stop them. Seriously, we cannot stop them. Warna tak payah pakai silau mata dia tengok. Itulah, I tak boleh lah. Mata I kat sini tengah bengkak. So macam tak perasan pun dia okey, cantik je dek. Adik bengkak dua-dua mata tu pun okey je. Suara boleh dengar tak? Can you hear me? Okay, dengar dah. Alhamdulillah. Anyhow guys, bila bercakap sebab topik-topik jodoh, bercinta, man and woman ni, I rasa macam worked up pula. I rasa macam emosi pula. So kejap lagi. Aduh, nanti itulah, tak apa, nanti kita discuss lah dengan ni sebentar, Wana Nation, line Wana. Itulah, I'm so sorry, my line is very bad. But later kita akan join live dari saya kan. Just search di punya profile tu. Okay guys, and I have a few things to say as well. Ada apa dengan bodoh? Memang betul lah Dai Syed ni. Ya, Dai Syed dah live. Okay korang just go and join dia punya live, okay? Just go and join dia punya live. Berpindah sana pula. Belum nanti adik hantar. Tanya cantik. Okay, kat mana? Alah kecoh. Dia punya tak dengar lah. Yang sangat panas, iaitu ada apa dengan bodoh ataupun bodoh sikit. Tapi bukan saya yang akan cakap tentang hal ini. Tapi kita akan memanggil tetamu kita, InsyaAllah. Sekejap. Dia pun nak pakai spek juga ke? Daripada panel kita. Ayahlah dulu. Okay guys, masuk dalam live Dai. Okay, saya akan tutup korang live ini kepada bercakap-cakap semua orang. Cakap bye Mama. Guys, bye kawan-kawan korang. Komen tau, tanya dia soalan, tak kita jawab. Panggil semua orang masuk. Okay, sebab malam ni kita akan invite. Saya tak nak cakap apa. Oh, tapi kita akan tanya soalan, okey? Tak nak cakap apa bodoh, kita tanya, okey? Siap tak? Saya menjadi host saja malam ni. Itu dia. Nak baru datang nak meja kamera ni. Okay. Fine. Alright guys, so you guys boleh share live ini dekat kawan-kawan you guys, tag kawan-kawan korang untuk mendengar sendiri antara dua orang producer yang sangat hebat. Kak Irma sendiri producer dan pelakon. Kak Yu pernah berlakon juga ke dulu? Sekarang pun berlakon juga. Oh, sekarang berlakon juga. So kita nak dengar pandangan-pandangan orang
Yelah, dah biasa buat filem, biasa buat drama kan, mengenai isu yang panas pada hari ini tentang bodoh-bodoh sikit. Kita tunggu Kak Irma sekejap untuk dia setting dia punya kamera. Okay, Kak Ayu dululah. Silakan. Tapi Wana just nak cakap, Wana selit sikit-sikit je. Kalau selit banyak Wana orang penting sebab isu dia adakah apa nama ni, perempuan yang terlalu bekerja independen susah dapat jodoh sebab dia terlalu pandai daripada lelaki. Dan disebabkan itu lelaki takut nak mendekati si perempuan tersebut. Atau bagaimana pandangan Wana? Itu sebentar lagi. Kita tak nak bagi Wana jawab dulu. Oh, tak nak bagi Belum lagi. Yang tu kita simpan nanti. Apa dia Wana? Takut kena attack. Betul tak? Saya okey saja. Sebab I tahu you tak boleh sangat dengan perempuan-perempuan yang macam terlalu strong ni. Betul tak? Sikat rambut. Tak tahu saya. Betul tak? Ha? Betul tak? Tak tahulah. Okey. Apa dia Wana soalan? Tak dengar lah soalannya. Tak apa. It's okay. Nanti kita borak lagi panjang. I pun nak dengar juga opinions from our ceritanya sekarang ni kan Dai Syed. Macam macam saya version yang situ. Yang ni version sana. So kita orang ada dua. Oh, maknanya Wana ni positif lah orang cakap dia bodoh-bodoh sikit. Maksudnya macam I ada benda yang I agree dengan Prof in another context yang kita patut interpret sendiri dan kita patut bila kita address a viral issue, we need to make sure yang kita enough research sebelum kita bersuara. Betul tak? You rasa betul tak? Dari saya. Betul you lah. Cerita dulu, tak boleh tanya-tanya. Oh, tak boleh you menegakkan apa? Tak boleh tanya, you kena terus cakap. Right. Tapi for me, before we address any issue, kita kena betul-betul tengok dulu like honestly masa my first impression of video tu mestilah rasa marah. You know what? Yep. Because I studied hard, I studied my ass off, and then I worked and I was independent, I did everything myself. You know, macam like I pergi mana-mana pun seorang diri before I ada PA. So like I felt that yang I work so hard, you know, I penat, you know, and how can Prof say this like you jangan nak jadi perempuan, like jangan nak strive sangat, jangan nak ni sangat. Of course kita terasa at first tu. So I look into lagi, I tengok lagi dalam isu ni, I tengok lagi, I research lagi macam okay, what are the other opinions, sebab I pun tak tengok full video. Video tu diambil daripada a long video, right? Cut out and posted just like that. Itu yang viral, right? That 1 minute video. Ya, sebenarnya video tu dah lama. Kita pun tak tahu kenapa benda tu jadi isu, sedangkan benda tu bulan 2 lepas kot. So sekarang dah bulan 6. So kita pun tak tahu kenapa, apa sebenarnya motif orang. Sedangkan semua orang tahu Prof Mahaya adalah kita punya ibu-ibu. Kita punya mak-mak tau. Okay. Gang. You know, this one is gang. Gang sampai jadi to the end of life. Sebab bukan nak cakap apa, saya belajar banyak tau daripada Prof Mahaya ni. Kita dah pernah jumpa dan dia adalah macam kita punya mentor yang memberi kita semangat, motivation sebagai perempuan. Sebuah perempuan, bukan perempuannya, lelaki pun ada juga yang macam really admire her, dengar dia cakap apa semua kan. So dalam isu ni, yang perkataan yang buat bodoh tu, sebenarnya buat bodoh tu kalau orang betul-betul mendalami ayat tu, tak ada sebenarnya benda yang kecoh tu sebenarnya. Tak ada. Betul, setuju. Buat bodoh apa maksud? Bukannya Prof cakap kau kena jadi bodoh bila kau kenal dengan lelaki yang nampak macam ni, kau kena jadi bodoh walaupun kau pandai. Dia tak cakap macam tu. Buat bodoh. Maksudnya buat bodoh. Okay, tapi ada nak juga sound dekat generation kita yang muda-muda ni juga, because she said like you as a woman, you tak payahlah nak thrive sangat for business, you tak payahlah nak, you know, thrive, you tak payah nak work hard working sangat, like you have to. Yes, you have to. Okay, just that the fact that yang tu I really do not agree, and it's just yang choice of words. Jangankan you, yang generation I pun tak agree. Betul. Okay, like she shouldn't have said that as a public figure and also as a actually as an idol. Like
for someone like a professor saying that, I rasa sangat tak sesuai lah. You know, maybe she could say it in a better Okay, way. mula-mula you tengok video tu. Betul. Tapi bila you tengok video tu sepanjang, then you faham sebenarnya tajuk dia yang tu lah cakap Yalah, jodoh cinta dan cita-cita. So orang bagi soalan, Prof jawab. So jawapan tu yang dipendekkan, menjadikan benda tu jadi viral, jadi panas macam apa yang nak panas sangat, kan? Malah pula kita kan. Betul. betul. Jadi Wana tidak bersetuju lah perkataan buat-buat bodoh tu apabila untuk mengenai lelaki. No, ni Wana kena faham kat sini, Wana cakap ayat tu. Ayat tu sebenarnya. Tapi buat-buat bodoh tu dia okey je. Sebab kalau kita tunjuk terlalu pandai, Min ni tahu je lah kan. Kalau kita tunjuk pandai sangat, nanti lebih pandai. You know lah. Betul. Setuju. Betul lah tu. Lelaki ni gerun sikit bila perempuan tu yelah independent sangat, nampak bijak sangat, nampak hebat sangat. Takut lelaki tu tak boleh, apa orang panggil, macam memimpin perempuan tu. Jadi insecure. Macam boleh. Jadi rasa macam perempuan ni ada kereta sendiri, boleh beli rumah sendiri, kita ni apa je ada. Dia mesti jadi disebabkan itu. Kan, jadi disebabkan itu lelaki tak berani nak dekat dengan dia. Sebenarnya salah benda tu sebenarnya Dai. Dia ada kereta, ada rumah ke, itu benda perlu dia ada lah. Bila nak kahwin dia mestilah kena ada semua. Tapi kalau itu dimaksudkan kot oleh Prof. Itu yang dimaksudkan. Kalau perempuan ada harta, ada kerja bagus apa semua, zaman sekarang you nak cari perempuan yang duduk rumah jarang ada. Semua orang yang sekarang ni online business, jual kerepek pun online. So dia boleh kaya. Takkan kerana tu lelaki insecure kan? Betul. So, kalau kita tunjuk terlebih yang kita banyak duit, kita ada harta, ada rumah, ada kereta semua, memanglah lelaki insecure. Tapi guys, you just have to step up your game. Itu je. You just have to step up your game. Okay, takkan you dah nampak perempuan, you be more motivated lah. You janganlah rasa Betul lah. Dan you tinggal ni because you tak boleh nak, you know, setanding ke apa ke, you be better than you uplift each other together lah. Kenapa? Why is it an issue, right? Ya, betul Tuan. Tapi kebanyakan lelaki, ada lelaki yang macam like it's okay, wifi, dia pandai, dia cerdik, dia kaya, dia banyak duit semua. Ada lelaki yang okay je. Betul. Dia tak rasa insecure kan? Ada majoriti lelaki tidak ada macam tu. Majoriti dia ada ego dia di mana dia tak boleh terima benda tu. Dia rasa macam tak selamat, dia rasa macam alamak ni lebih lah, banyak sangat lah dia punya ni. Aku nanti nak bagi, aku bagi beg ni, kan dia nak beg tu. Aku bagi kereta ni, dia nak kereta tu. Jadi dia rasa macam boleh ke kan? So dia suka simpan dalam hati. Kan tu tak jadi kahwin tu. Ya. Betul tak? Betul. Dia perempuan tu dengan cara. Betul. So Prof cakap tu buat-buat bodoh tu bukan dia suruh kita nampak kita bodoh betul. Dia suruh janganlah kau nak menunjuk sangat dengan lelaki ni. Whatever it is, kau tetap perlukan lelaki juga. Kau kena kahwin kan? Kau kena ada suami. Yes. Setuju. Kita bukan bahasa Islam apa, kita perlukan suami dan perlu bernikah apa? Betul. Adik, kena bernikah tahu. Ya. Kenapa orang takut tengok engkau sekarang ni? Itu yang maksud yang lalu apa sangat, kau kena humble, kau kena tunjuk. Ya, betul. Betul tak? Completely disagree dengan Prof. Ada orang cakap kat sini macam I ni macam buat-buat kenal sangat Prof. Honestly, I do not watch all of her videos. I tak follow dia pun. But we are addressing yang isu yang viral ni, betul tak? And I cakap juga, I nak beritahu kat you, you know what? I jaga you Yes. kerana I dapat motivation daripada dia. I jaga you dengan baik sampai sampai you jadi kaya. Okay. Mama, now suddenly the credits to Yes. Prof Muhaya. Okay, alright. Nampak tak? Dia Dalam punya masa support sama, I'm proud of you. Okay. Kerana apa? I jaga you baik-baik kerana I ada mentor. Mentor ni bagi nasihat nak jaga anak macam ni, nak jaga rumah tangga macam ni. So I dapat anak yang macam dia dan I pun dapat suami yang tak adalah macam nak ego sangat dengan I kan. Kalau dia tak ego sikit, I beritahu lah jangan macam ni, jangan macam ni, macam ni. Nasib baik yang boleh dengar kata. Ada man, bila kita nasihat, dia tak dengar tak. Sudahlah, macam tu je kan. Sebab dia ego. Sebenarnya, dia terima apa yang kita cakap. Tapi dia tunjuk macam dia tak terima. Man macam tu. Sebenarnya tak adalah dia macam teruk sangat. Okay. Betul, setuju. Kan, betul tak? Apalah, ada bercakap Betul. sangat nak dengar daripada. Saya setuju dengan Kak Ayu. Ya. So maknanya tentang isu mengenai buat bodoh-bodoh tu bukanlah kita perlu jadi bodoh.
Macam kita kata sakit gila lah kaki aku ni. Bukan kita kata kita sakit tu terus jadi gila. Maknanya sakit, terlalu sakit. Dan peribahasa ataupun penggunaan bahasa Prof tu pun dia 14 tu dia macam buat bodoh-bodoh sikit macam tu je. Dia just macam hujung jelas. So, tapi sebenarnya tak apa pun. Dia tu nasi je. Sebab bila tulis dekat media, bila tulis dan video tu orang tak tengok, lepas tu tulis je, banyak yang komen-komen tu semua dekat media sosial, di mana tak tengok video tu, dia tengok wording tu, buat-buat bodoh. Jadi banyak orang macam tak setuju. Tapi kalau tanya saya, sebelum kita nak memikirkan apa-apa, tengok dulu, siasat dulu, jangan terus-terus membuat apa, spekulasi sendiri. Speculation, assumption, betul lah. I agree juga. That's why I cakap, if you want to address an viral issue, you kena tengok dulu, you kena siasat dulu. And there are some things that you can agree on, there are some things that you cannot agree on. And it's normal for everybody to have opinions. Nak pula sekarang kita tak marah pun. Kita tak marah pun orang nak bagi opinion masing-masing. Kadang-kadang ada juga wanita-wanita, kebanyakannya wanita lah setuju dengan statement tu. Betul. Sebab apa? Mungkin diorang pun ada pengalaman. Macam terlalu humble, dia kena pijak kepala ke, terlalu humble, lelaki main-mainkan dia ke apa. Mungkin itu pun salah satu isu yang membuatkan dia bagi statement yang apa hal tak nak kena buat-buat bodoh macam tu. Mungkin dia ada something yang pernah berlaku dalam hidup dia membuatkan dia komen macam tu. Yes. Mungkin. Betul. Yang dia macam against sangat kan, sampai perkataan-perkataan yang tak best. Maybe juga sekarang ni macam dia orang berjaya sebab apa? Kerana men permainkan dia, men ni terlalu menunjuk-nunjuk, membuatkan dia motivate untuk jadi kaya. Bila tiba-tiba statement macam tu, so dia terus tak boleh terima, dia pun bantai lah dekat media sosial. Pendek. Kan? Kita nasihatkan orang-orang siapa yang mendengar ni, sebelum kita nak buat apa-apa, nak fikir apa-apa, tengok dulu, siasat dulu. Jangan bantai je. End up kan nanti you rasa malu sendiri nak minta maaf kat siapa, takkan nak minta maaf tanya. Promaya pun tak kenal kau. Lepas tu kau nak minta maaf. Dia dah kutuk Promaya pagi tadi. Kutuk apa, takkan kau nak beritahu apa yang kau kutuk tu. Kan? Buat malu. Itu kau dah delete dah. Alright, okay. Okay, so you guys semua boleh dengar pendapat sendiri dan Wana pun bagi pendapat sendiri. Tapi kita tunggu juga, sekarang ni tunggu Kak Irma Fatimah untuk masuk. Tak apa, Kak Irma ni dia lain macam sikit. Dia atas I sikit. I tengah-tengah, Wana kat ujung. Yang terbaru, I tengah-tengah, Kak Irma atas. Yang tu mungkin ada lain sikit lah dia punya pandangan. I don't know. But for me, perempuan memang kena ada duit sebab have to be strong. Have to be strong. Bukan sebab kita nak menunjuk kat lelaki. Bukan sebab kita tidak memerlukan. Bukan kita tak memerlukan. Assalamualaikum Kak Emma. Waalaikumsalam. Baru dapat masuk. Anda? Dah tak tahu berapa kali restart handphone dah. Perempuan, Mama. Dia tak salam perempuan pun. Dia tak salam perempuan pun. Jadi takut nanti dia gentar pula. Dia tersasar-sasur pula kan. Kita. Wana, Ashraf Muslim. Izu Islam. Ini semua pelakon yang tak pegang perempuan. Ada kategori hero idaman lah ceritanya. Ada. Yang tu kita kena bagi lah. Yelah betul tak? Kalau aunty cakap boleh pergi, you know, she would know lah. She is dah lama kan. Tak tanya you personally. You nampak dia hero tak? Nampak dia hero tak? Gaya rambut daripada tadi sikat tu saya dah tahu dah memang hero saya ni. Wow. Kan Mama? Rambut dia pun memang sentiasa on point je. Memang ada rupa, betul lah aunty cakap tadi. Aunty Emma cakap tadi betul. Wow, okay. Yang ni betul punya bukan macam buat-buat bodoh Oh, itu okay. Dia boleh jadi ni tau. Dia boleh cairkan banyak perempuan kat luar sana. Ya, dan kena ingat Ayu. Yang tengok drama petang-petang tu, yang kisah cinta yang tak habis-habis, mak mentua jahat satu Malaysia ni, adalah perempuan. Okay. Dan kalau you boleh buat, cerita tu adalah mengenai seorang lelaki yang menjadi idaman wanita, walaupun tak wujud kat Malaysia ni. Walaupun tak wujud, I have to lelaki dah kahwin, suami dokong isteri, letak kat atas katil, bagi surprise bunga satu rumah. Ada 1,001 lelaki dia dapat kat Malaysia lagu tu. Dan juga dalam drama ada. Cuma buat pandai. Jadi you buatlah cerita bagi tu. Sebab orang perempuan ini 2206, 2228.
Aku rasa dalam 8 orang je lelaki yang tengok ni. Betul. Tengok mana? Bukan nak tengok kita you. Nak tengok mana? Tak. Yang I rasa tu perempuan nak tengok Syed. Betul. Wow. Mostly I think it's female lah. Kita pun tahu. So kalau you buat love story, diorang selalu dengar Syed nyanyi, cakap pasal Palestine, cakap pasal agama, tapi diorang tak tengok lagi panahan mata Syed ni apabila memandang perempuan dengan cinta. Dia hanya boleh buat tu kat dalam drama bila dia berlakon. Jadi orang yang tengok wow. Bila jumpa depan-depan Kak Emma, dia cukup takut nak tengok mata Kak Emma. Dia mengelakkan berzina mata. Betul. Wow. Takut nanti kan daripada mata turun ke hati. Bahaya. Betul. Aunty macam ada deal kat tepi je dengan Daik Syed ni. Tak. Oh tak? Bukan Aunty masalah dia tepi. all the way tau. Saya pun saya tak pernah jumpa dia pun. Kita dah jumpa. Saya baru kenal dia di dalam live. Live ni. Di dalam live satu hari saya tak pernah tahu pun dia siapa sebelum ni. Saya hanya tahu dia masa saya tengok live dekat dalam yang dia dengan Palestine tu. Yes. So masa saya tekan, saya tengok, saya kata wow. Sebab saya memang, mata saya memang akan tengok orang yang boleh jadi hero, orang yang boleh jadi heroine. Automatic. Sebab tu bila saya pergi Singapura, saya bawa masuk Aaron, saya bawa masuk Adi Putra dulu. Lelaki tu balik, there's no love. So that's the ending of it. Tetapi saya tak dapat. Kak Emma kena buat cerita ni Kak Emma. And dekat sini komen banyak pula ni kata hero-nya Daik Syed, suka Daik Syed kat atas tu. Takkan aku dah kata, sekarang dah tinggal 1841 sebab apa? Sebab tadi diorang bosan dengan kita bercakap. Diorang nak dengar Syed bercakap, bukan kita, Ayu. Itulah yang Syed tengah mendalami watak tadi yang akak tengah cerita tu. Dia tengah, dia adalah yang tadi tu, yang Khalifah tadi tu yang nak membawa sisir Isabella tu Kak Emma. Tu pasal dia tak bercakap. Silakan bercakap Dai. Tak ada, saya fokus dengar ni, saya mute kan suara Instagram. So best cerita tu, Siri Isabella antara cerita yang memberi mesej kepada orang dan masyarakat tentang ilmu, dan saya yakin dalam tu dia ada cerita tentang tariqah juga. Tarikat, tentang zikrullah, tentang dan Maulana dan membawa mesej kepada ilmu sufi. So dah boleh bayang cerita tu macam mana, keadaan situasi cerita tu. Dan saya yakin mesti Kak Irma akan masukkan sedikit elemen-elemen sufi, tariqah yang berada di Andalus untuk orang tahu bahawasanya penting juga untuk kita adanya tarikat ataupun belajar ilmu-ilmu sufi ni. Betul. Jadi benda tu bukan kecil, benda tu besar. Kalau nak buat tu dia bukan hanya buat sebuah banyak benda. Kalau nak buat banyak benda yang saya perlu belajar, banyak benda saya perlu research, saya perlu faham tentang Quran, kerana saya dapat inspiration untuk membuat tu apabila saya menonton satu filem daripada Jerman yang mengutuk Rasulullah. Jadi saya jadi dendam. Saya mengatakan bahawa okey, tak apa, kau mengutuk Rasul aku nak angkat balik Islam. So bagaimana aku nak angkat Islam? Hanyalah melalui filem. Itu je mampu aku. Sebab aku bukan ustazah, aku bukan orang yang hebat. Aku hanya seorang pembikin filem. Jadi aku hanya boleh berjuang melalui karya aku. Jadi saya rasa okey, inilah cara untuk saya mengangkat mujizatnya Al-Quran itu, hebatnya Al-Quran itu yang tidak ada tandingannya. Ada segala ilmu ada kat dalam Al-Quran itu. Kau bahas bagaimanapun, semuanya ada kat dalam tu. Jadi itu yang isir tadi tu, yang dia sangat mengagungkan segala benda yang ada dekat dalam Al-Quran kan Kak Emma. Bagus Kak Emma. Betul. Benda tu rasanya cerita yang macam ni, macam saya buat Ada Apa Dengan Dosa kan Kak Emma, sebab dah lama orang tak tengok cerita macam tu. Orang suka. Rasanya lepas MCO PKP ni dan sekarang ni pun banyak orang yang more kepada cerita Islamik. Kalau Kak Emma buat lepas ni, mesti ramai yang, sebab apa, setahu saya lah, sebab bila MCO PKP ni banyak orang yang tersedar
dunia bukan kita punya, dunia ni sementara. Punya senang, kau punya apa tu semua dah tak ada guna dah. Bila tak boleh keluar, duduk kat dalam rumah, apa je kau boleh buat. Kan duit banyak pun ada, kau kena serang penyakit. Mak ayah yang mana-mana yang dah ajal sampai meninggal sebab COVID apa semua tu, memberi satu kesedaran kepada orang-orang tu. Betul. Jadi kalau lepas ni kalau Kak Irma buat cerita Islamik, dan saya pun niat benda yang sama juga, peminat dia mesti ramai sebab kerana ada hikmah lah, kerana benda-benda yang berlaku, penyakit-penyakit yang datang ni, hikmahnya adalah orang nak tengok cerita Islamik. Orang dah tak fikir yang terlampau dah. Sebelum ni bila saya gagal nak buat filem ni, sebab filem ni bajet dia tinggi sikit Ayu. Sebab dia syuting 90% di Cordoba. Jadi di Spain, di Andalusia. Jadi bila kita tak ada duit, nak dapat dana pun susah kan. Jadi saya pun fikir nak buat teater dekat Ivy waktu tu. Nak buat series Isabella lah. Tapi tak jadi juga. Tak tahu kenapa. Saya tak jadi je series Isabella ni. Tapi rasanya insya-Allah Kak Emma, kalau kata pasal dana semua Kak Emma, bila kau mati kau pakai gaun, kau kena pegang salib. Salib. Kan? Bila orang Kristian mati kau kena pegang salib. So dalam keranda tu saya cakap pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kau tahu apa nawaitu ku buat cerita ni, ya Allah. Janganlah kau ambil nyawaku ketika aku tengah berlakon memegang salib ni, ya Allah. Macam tu. Betul lah Kak Emma, saya takut. Ya. Tetapi kau tidak boleh menghalalkan hukum. Saya menghalalkan hukum itu kerana saya punya perjuangan, which is wrong. Sebab tu saya beritahu you awal-awal. Dan akhirnya, dan dia berlaku perebutan untuk tanam saya di kubur mana? Islam atau Kristian. So maknanya keranda tu dah masuk sampai ke dalam liang lahatnya Kristian. Tetapi boyfriend dia dalam kelang kabut dapat buktikan yang dia dah masuk Islam. Jadi sebenarnya dia, macam okay, to be honest with you guys, I just want to share this. Waktu itu saya masuk church. Ada satu buah church yang 90% orang Melayu yang dah murtad. Saya masuk church tu. Saya duduk, saya menyanyi, pegang Bible, lagu yang diorang nyanyi tu, untuk saya tengok betul tak, research saya untuk saya tengok betul tak benda yang aku dengar ni. Saya pergi ziarah orang Kristian punya mati, saya tak kenal pun. Saya nak pergi minta sponsor keranda. Saya cakap, ada orang mati tak? Sebab saya nak tengok bagaimana cara orang Kristian tanam. Saya pergi rumah dia seolah-olah saya kenal dia. Padahal saya tak kenal pun. Saya pergi tengok sampai kubur. So dia sama je seperti orang Islam. Sama je sebenarnya. Diorang ada diorang punya talqin, kita ada talqin kita. So masuk ke dalam mana ending of the story, saya tu sudah masuk ke dalam liang lahat Kristian. Jadi boyfriend saya yang datang selamatkan macam tu. Okey Kak Emma, so masa Kak Emma buat tapi dah tu kena ban. Keluar TV pun. Okey, Kak Emma masa berlakon tu, bila fikir balik sekarang ni, Kak Emma rasa macam sepatutnya berlakon dalam watak tu ke tak? Ada rasa sekarang ni rasa apa? Saya tak menyesal kerana saya tahu apa saya perjuangkan ketika itu. Kerana saya sentiasa ingat saya memang tidak boleh halalkan tu, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang aku sampaikan. Tapi to be honest, this thing actually happen around the world. Cumanya it's so hard for people untuk nak pegang bab agama ni because it's a bit sensitive, especially in Malaysia. And you know, pemikiran orang Melayu kita yang not the modernized one, tapi yang di banyak kat luar-luar bandar ni actually. Mostly yang kalau yang cerita pasal akidah macam ada komen mengatakan kita lari akidah. Tak. Saya pastikan dia ni tidak lari akidah. Kerana tidak ada pengakuan